Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ada pun faedah pada yang hari akan datang. Ini faedah kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka pahala Allah Ta'ala, yakni balasan dan ridwannya, yakni keadaan Allah. Apabila kita menyerah kepada Allah, kita reda segala takdir Allah Ta'ala, maka kita akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan meredai kita. Jadi selagi mana kita tidak reda Allah, Allah Ta'ala tidak reda pada kita, maka Allah Ta'ala akan meredai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun faedah pada yang lagi akan datang, maka pahala Allah Subhanahu wa taala, yakni balasan dan ridwannya, yakni keredaan Allah. Jadi sesiapa yang reda dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka ia akan mendapat pahala, dan Allah Ta'ala akan memberi keredaan kepadanya. Allah Ta'ala reda padanya dan dia reda pada Allah. Bagaimana kita nak tahu Allah Ta'ala reda pada kita? Jawapannya apabila kita meredai Allah. Bila kita reda dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka Allah Ta'ala pun reda juga pada kita. Jadi kadang-kadang kita ni cepat keluh kesah, kita ni cepat mengungut dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi bila kita mengungut, kita keluh kesah, bermakna kita tidak reda dengan Allah. Maka selagi mana manusia itu tidak reda dengan Allah, maka selagi itu Allah Ta'ala juga tidak reda kepadanya. Maka seseorang itu mesti serah diri pada Allah. Dia mesti terima apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya, sama ada baik ataupun buruk. Walaupun perkara itu buruk, tetapi sebenarnya baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi yang dapat baik itu boleh jadi kadang-kadang ianya buruk di sisi Allah. Maka yang paling penting, kita kena menerima apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka siapa yang reda dengan pemberian Allah, dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan meredai dia. Lalu firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an, telah reda Allah Ta'ala daripada mereka itu, yakni daripada ibadat yang mereka lakukan. Dengan nikmat yang mereka terima, mereka bersyukur. Dengan bersyukur kepada nikmat, dengan ibadat yang dilakukan, maka Allah Ta'ala reda kepadanya. Dan reda mereka itu padanya, dan mereka itu, orang-orang yang beriman itu, reda kepada Allah dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, dengan pahala yang Allah Ta'ala beri, dengan balasan yang Allah Ta'ala janjikan. Maka dia pun meredai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti kena reda. Bagi orang yang tidak ada harta, kena reda, kerana Allah Ta'ala telah memberi kesihatan kepadanya. Ada orang yang ada harta, tidak ada kesihatan. Bagi orang yang ada kesihatan, tidak ada harta, kena reda, kerana ini Allah Ta'ala beri. Ada orang yang Allah Ta'ala beri ilmu, tidak beri harta, pun kena reda. Ada orang yang Allah Ta'ala beri harta, tidak diberi ilmu, pun kena reda. Maka kita kena saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Maka yang tidak ada ilmu, kena belajar ilmu. Yang ada harta, kena tolong. Yang sehat, kena tolong orang yang sakit. Maka demikianlah tanda kita reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pun pada benci daripada duka kita, lalu benci dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi kadang-kadang kita ditimpa musibah, kadang-kadang kita ditimpa fitnah, kadang-kadang kita ditimpa ujian demi ujian. Ketahuilah, ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya, lalu Allah Ta'ala akan uji. Kerana Allah Ta'ala nak melihat, adakah kita ini bersyukur dengan nikmat Allah, adakah kita sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi dengan sebab dosa kita. Maka dengan sebab dosa kita, maka Allah Ta'ala uji kita. Kalau kita sabar, maka diberi pahala. Kerana sesungguhnya ibadat kita ini, kalau kita fikir betul-betul, rasanya banyak kekurangan yang kita nak hadap depan Allah.
yang kita nak tunjukkan di hadapan Allah, dari segi sembahyangnya, dari segi Qurannya, dari segi apa-apa ibadat kita, maka Allah Ta'ala nak tambah ibadat kita, kadang-kadang Allah Ta'ala timpakan ujian, kadang-kadang timpakan musibah. Bila ditimpa ujian musibah, lalu kita sabar. Bila kita sabar dan kita redha, maka kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan benci apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka kena terima apa yang Allah Ta'ala beri, dan kena melihat di sana ada kebaikan di sebalik musibah ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Maka pada benci dan duka cita, dia tidak suka dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya, lalu dia tunjuk duka citanya kepada Allah. Lalu dia tunjuk dia tidak suka dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepadanya, dan picit hati, lalu hatinya jadi sempit. Lemah semangat, picit ni sempit perasaannya, hatinya pada sekarang, yakni pada mula-mula kena tadi. Masa mula-mula kena ataupun masa ditimpa ujian, dia pun jadi lemah. Kenapalah Allah Ta'ala timpakan kepada saya? Kenapalah nasib saya ni selalu malang? Kenapa malang? Maknanya saya nak tanya kepada dia. Kalau ataupun kepada orang yang mengatakan demikian, siapakah kita di sisi Allah? Sedangkan Nabi SAW orang yang dekat dengan Allah. Rasul-rasul adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi mereka adalah orang yang diuji dengan ujian yang begitu hebat di sisi Allah. Maka ini menunjukkan bahawa kalau orang yang dekat dengan Allah, Allah Ta'ala uji dengan ujian yang hebat, maka kenapa kita tidak mahu menerima ujian Allah? Kerana ujian Allah Ta'ala itu menandakan bahawa seseorang itu akan hampir dengan Allah. Sama ada diuji untuk menghampirkan diri, sama ada diuji untuk mendidik hati, sama ada diuji untuk menaikkan darjat, sama ada diuji untuk menghapuskan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dilarang orang yang beriman itu benci dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan. Lalu Nabi diajar oleh Allah, apabila Nabi merasa susah bila mengajak manusia beriman, tapi orang tidak mahu beriman dengan Rasulullah. Bahkan ada yang melempar batu pada Nabi, ada yang menghina, ada yang menghalau, ada yang memfitnah Nabi dan sebagainya. Kadang-kadang Allah Ta'ala gembirakan Nabi. Allah Ta'ala gembirakan Nabi dengan apa? Dengan janji-janji yang Allah Ta'ala janji kepada Nabi. Maka demikianlah kita, sebenarnya Allah Ta'ala telah janji kepada kita. Kalau apa-apa musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita sabar, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesiapa yang betul-betul sabar dengan ujian Allah, nanti Allah Ta'ala akan beri pahala tanpa hisab. Maka demikianlah, tidak boleh dengki, tidak boleh benci dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa bila dia terima saja satu musibah, dia tahu kalau aku keluh kesah pun musibah tetap berlaku. Adakah kita keluh kesah akhir-akhir musibah jadi hilang? Tidak, musibah tetap berlaku. Yang kedua, dia memikirkan bahawa aku inginkan macam ini, aku inginkan bahagia, tapi Allah Ta'ala uji derita. Maka bahagia itu pilihan aku, derita itu pilihan Allah, maka pilihan Allah lebih baik daripada pilihan aku. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu maha baik. Allah Ta'ala itu baik. Bila Allah Ta'ala timpa kepada kita, maka Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada kita. Sudah banyak kita melihat bagaimana orang-orang yang fasik menjadi soleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab ujian, musibah. Dan ramai juga orang-orang yang soleh menjadi fasik dengan sebab nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Bila dia ini menjadi Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, dia ini ahli ibadah, sudah orang yang baik, kadang-kadang dia lupa kepada Allah Ta'ala. Maka demikianlah kita kena fikir bahawa Allah Ta'ala ini memberi kepada kita satu-satu perkara, maka kita tidak boleh benci dan tidak boleh duka cita dan tidak boleh sempit hati kita dan daripada dosa, dan ia merupakan satu dosa. Bila kita tidak redha dengan Allah Ta'ala, maka ia merupakan satu dosa. Satu dosa yang mana dosa kena pada kita. Musibah tetap berlaku juga, maka ini satu kerugian. Dapat dosa, Allah Ta'ala marah. Lepas tu dikatakan bahawa di antara suara yang Allah Ta'ala benci adalah suara yang merintih, ataupun panggil niyahah, suara yang merintih-rintih di atas apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia.
Bila Allah Ta'ala timpa kepada dia, contohnya kematian orang yang ia sayang, sama ada suaminya, isterinya, jirannya, kawannya dan sebagainya, lalu dia mengita, ya Allah, kenapa engkau cabut nyawanya? Ya Allah, kenapa engkau ambil anakku, sedangkan aku tidak puas lagi main dengan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah anakku yang paling baik dengan aku, kenapa engkau ambil? Ini suara yang dibenci oleh Allah. Kerana apa? Kerana ia ini dikira orang yang tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia. Maka dengan sebab itulah kita kena redha. Memang kita tidak mahu di atas apa yang berlaku. Kita tak mahu benda-benda yang berlaku pada kita. Tapi kita kena faham, itu tanda Allah Ta'ala kasih. Kerana Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan, lalu Allah Ta'ala beri musibah pada dia. Maka begitu cara Allah Ta'ala kasih pada kita diberi musibah, kasih pada kita diberi musibah. Anak kita, kalau kita ikut error, kata orang Terengganu, kalau kita ikut apa yang dia nak kita bagi, dia nak kita bagi, dia nak kita bagi. Apa yang berlaku? Apa yang akan jadi pada anak kita? Jadilah anak kita anakku Sazali. Jadilah, maknanya anak kita akhir kali akan jadi rosak. Sebab itu Allah Ta'ala uji kita. Cara dia macam mana? Allah Ta'ala beri ujian, mengajar kita, mendidik hati kita agar ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dia akan diseksa kalau tidak menerima ketetapan Allah. Dan dikata dosa dan seksa pada akhirat, di negeri akhirat, dengan ketiadaan faedah, tidak mendapat apa-apa faedah. Kena musibah, tak ada apa-apa faedah pun kita dapat. Kita merungut. Dan kita merungut, kita marah pada takdir Allah, kita tidak suka pada takdir Allah, apa yang kita dapat? Adakah takdir itu dilepaskan? Tidak begitu, tetap akan berlaku. Perkara itu tidak selesai juga masalahnya, tetapi kita telah mendapat dosa dan juga seksa daripada Allah Ta'ala di negeri akhirat. Kerana qada'nya, ketetapannya lulusnya tetap berlaku. Sudah berlaku dan tetap berlaku. Maka itu takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengok kita ini nak kira duka cita tak duka cita masa bila? Masa mula-mula kena. Nak tengok sabar tidak sabar masa bila? Masa mula-mula kena. Masa mula-mula kena, masa tu nak tengok sabar ke tidak sabar. Kita suka ke tidak suka. Sebab tu dia suruh kita tengok orang yang lebih bawah pada kita. Kita rasa kita ini Allah macam-macam saya kena. Ramai lagi orang yang lebih teruk pada kita. Jangan tengok orang lain yang lebih baik pada kita. Kalau kita tengok orang lain lebih baik pada kita, memang jadi kita tak bersyukur pada Allah. Tapi bila kita kena, kita kena sabar. Maknanya kena bersyukur kepada Allah. Maka dikatakan bahawa maka tiada berpaling ia dengan sebab duka cita engkau. Mana tidak berpaling dengan sebab duka cita, maknanya Allah Ta'ala tetap juga berlaku. Tidak berpaling dengan arti kata tidak berubah dengan apa yang kamu duka cita tadi. Sesuatu yang berlaku tu tetap berlaku dan tak berubah walau kamu duka cita macam mana pun. Berlaku kematian, kita macam mana menjerit, menangis, meraung semua, adakah akan berubah? Orang itu mati jadi juga bangkit balik? Tidak. Dia tetap akan berlaku. Maka dikatakan ataupun benci engkau, sama ada duka cita kamu benci, benda itu tidak akan berubah, tetap akan berlaku. Nabi apa? Nabi Ayub yang dia ini ada harta banyak, Allah Ta'ala hilangkan harta. Sujud pada Allah, beribadat. Syaitan kata, ya Allah, dia ini walaupun kau cabut, kau hilangkan harta dia, tapi dia ada anak isteri dia. Maknanya itu syaitan mengadu pada Allah. Syaitan jumpa dia, syaitan kata, mu ni tak ikhlas sungguh. Sebab itulah Allah Ta'ala tak sayang kamu waktu mu jadi gitu. Dia tetap beribadat pada Allah, sujud pada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala matikan anak dia. Mati habis anak dia. Mati lagi anak dia. Syaitan pun kata memang Allah Ta'ala mu ni memang tidak ikhlas. Syaitan kata dia pada dia. Dia tetap sujud kepada Allah, beribadat. Akhirnya syaitan beritahu pada Allah, walaupun dia hilang harta, dia hilang anak, tapi dia ada isteri lagi. Isteri lagi, dia ada pengikut lagi. Akhirnya pengikutnya lari. Pengikutnya lari, dia tetap juga beribadat. Isterinya lari, dia tetap juga beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, ditimpa musibah dia sabar, diberi nikmat dia bersyukur.
Kenapa kita keluh kesah? Hari ini kita keluh kesah dengan apa yang Allah Ta'ala timpa. Ada orang keluh kesah dengan kesihatan yang diberi. Kesihatan yang kurang baik, keluh kesah. Ada orang kita keluh kesah dengan hati yang tidak tenang. Ada orang keluh kesah dengan harta yang kurang. Ada orang keluh kesah dengan masalah yang menimpa. Sebab apa kita keluh kesah? Kerana hati kita tidak meletakkan kepada Allah Ta'ala. Kita meletakkan kepada apa yang kita hendaki. Kalau kita hendak pada harta tak dapat, maka kita keluh kesah. Maknanya kalau kita nak kesihatan, tujuan apa? Bukan tujuan ibadat kita nak kesihatan. Tapi kita nak kesihatan kerana apa? Untuk kita nak buat sesuatu perkara yang menghiburkan hati kita. Tapi kalau kita sandarkan hati kita dengan Allah, maka hati kita akan jadi tenang. Maka Allah Ta'ala akan tukar segala kesusahan. Apabila seseorang itu bersandarkan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan kegembiraan pada diri dia. Walaupun hak zahirnya nampak susah, tapi hakikatnya dia duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilal ibn Rabah masa diletakkan di atas dadanya batu sampai tidak boleh nak bernyawa, susah nak bercakap, sehingga mengatakan ahadu ahad, ahadu ahad. Walaupun dia ketika itu susah, tetapi sebenarnya batin dia, Bilal ibn Rabah merasa gembira dengan Allah Ta'ala. Merasa gembira dengan Allah. Hati dia tetap dengan Allah Ta'ala, walaupun zahirnya dia ditimpa kesusahan. Lalu dikatakan bahawa apabila seorang tak dibenci dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, perkara itu tidak berubah dan dia akan mendapat kemurkaan Allah. Kata Khail, barang yang telah dihukumkan, wahai nafsu, wahai diri, maka sabarlah olehmu baginya. Apa yang Allah Ta'ala putuskan, hukumkan kepadamu, kena sabar. Kadang-kadang kita terpaksa sabar dari segi ketaatan. Nak buat taat, nak buat amal ibadat, macam-macam halangan. Nak buat amal ibadat bukan senang. Kalau dikatakan macam mana kita nak istiqamah, payah nak istiqamah. Kita kena sabar. Yang pertama, sabar dalam ibadat pada Allah. Sabar ibadat. Agar kita ini betul-betul sabar. Ada orang tanya macam mana nak sabar dalam sembahyang sunat duha, dalam sembahyang malam dan sebagainya. Jadi sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini besar pahala. Tapi ada lagi sabar dalam maksiat, ini lagi berat. Sabar dalam maksiat. Kalau orang itu kata, macam mana saya ini maksiat, lidah ini banyak, maka sesiapa yang mempunyai, merasakan bahawa yang banyak maksiat itu pada lidah, maka gunakan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ada pengumuman kereta TBA 818. TBA 818 halang laluan parking. Kalau boleh alih lah. Siapa yang memiliki kenderaan TBA 818. Kereta apa? 818. Jadi minta tolong alih kalau tuan mempunyai kereta TBA 818. Baik, kita sambung balik. Kat mana tahu Kata Khail. Kata Khail, barang yang telah dihukumkan, barang yang telah diputuskan, hai nafsu, wahai diri, maka sabarlah olehmu baginya, maka hendaklah kamu sabar di atas apa yang Allah Ta'ala timpa. Sabar ketaatan, sabar maksiat. Sabar maksiat lagi payah. Sabar maksiat. Kadang-kadang kita ni tak boleh jaga maksiat. Ibadat sudah buat, maksiat tidak dapat ditinggalkan. Jadi kenapa maksiat tak dapat tinggal? Ibadat sudah buat. Yang pertama, ibadat kita ini belum sempurna. Ibadat kita belum sempurna. Yang kedua, kita belum bertaubat dengan ibadat-ibadat yang telah kita lakukan. Yang ketiga, ibadat kita yang kita buat itu tak mampu untuk menghalang ataupun menyekat maksiat yang kita lakukan. Maknanya, maka kalau orang itu dia mengatakan bahawa maksiat saya banyak pada lidah sebagai contoh, maka banyakkan berzikir. Maka gunakan lidah itu dengan melakukan kebaikan. Kalau dikatakan maksiat saya banyak pada mata, maka tengok Al-Quran, tengok perkara-perkara baik. Perkara-perkara baik. Melihat mendapat Al-Quran, melihat Kaabah, melihat ibu bapa, melihat Al-Quran, melihat perkara-perkara baik, itu semuanya mendapat pahala.
Ada pun memandang yang buruk, yakni memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maknanya dan juga memandang manusia dengan pandangan yang hina. Ini juga satu pandangan yang dosa. Lalu dikatakan bahawa gunakan nikmat tadi dengan perkara yang baik. Kalau dikatakan bahawa saya sudah berzikir sebagai contoh, tapi tidak boleh lagi menjaga, maka perbanyakkan lagi zikir. Jangan kita ini terpedaya. Kadang-kadang syaitan kata, tak guna kau kamu berzikir. Kamu berzikir pun tak boleh jaga lidah juga. Tak guna juga kamu baca Quran banyak-banyak, tapi mata kamu tak dapat jaga juga. Jangan hiraukan. Memang syaitan akan menarik kita untuk meninggalkan ibadat kepada Allah. Kita teruskan, banyakkan berzikir. Maka bila kita banyak kebaikan daripada keburukan, maka akan hilanglah kejahatan tadi. Kejahatan tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ataupun dikatakan bahawa orang yang melakukan maksiat, lepas dia buat maksiat, dia kena tapung cepat-cepat dengan kebaikan. Cepat-cepat dia tapung. Bagaimana sahabat Nabi, ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi satu ketika, tak macam mana, dia jumpa orang perempuan. Dia jumpa orang perempuan tu, kalau tak silap ni, dia pegangnya perempuan tadi. Lalulah dia pun menyesal. Dia pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, Nabi bersama dengan sahabat-sahabat lain, lalu dia nak mengadu hal dia. Dia nak mengadu hal dia, Nabi tak mau dengar. Seolah-olah macam tidak mau layan. Dia nak cerita hal dia buat salah, ya Rasulullah dia buat salah, tapi Rasulullah tak layan dia, sehinggalah masuk waktu sembahyang. Lalu Nabi pun suruhlah dia sembahyang. Semua sembahyang termasuk lelaki tadi. Semua sembahyang. Lepas daripada sembahyang, dia tak puas hati macam mana dia buat salah ni. Lalu dia jumpa lagi Nabi. Dia jumpa Nabi, Nabi bertanya kepadanya, tidakkah kamu tadi sembahyang bersama kami semua? Dia kata ya. Dia mengaku ya betul. Rasulullah mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kamu. Jadi tadi baru buat jahat, kemudian dia sembahyang berjamaah. Jadi nak beritahu, Allah Ta'ala turun ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Segala kebaikan itu dihilangkan dengan kejahatan. Kalau orang itu buat jahat, serta-merta buat baik. Terus buat baik. Dan kalau boleh memperbanyakkan ibadat. Yang baik-baik itu biar banyak. Walaupun masa dia buat ibadat itu dah yang tinggal maksiat, memang kita sebenarnya selalu berlawan. Baik jahat duduk dalam hati kita sama. Kecuali orang yang betul-betul bersih. Bersih hati itu lain. Mari kejahatan dapat tertolak. Tapi hati kita ini yang banyak dosa ini, kadang-kadang berasa nak buat jahat, kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat jahat, buat baik. Lalu hati ini akan berlawan sama. Kerana syaitan dan nafsu tak akan hilang. Hilang tak hilang bila kita mati. Tak akan hilang. Hanya kita punya kena pagar diri kita ni kuat-kuat. Dia kena bersih betul hati kita ni, biar betul-betul bercahaya. Maka bila kita ini maknanya berlawan antara kebaikan dan keburukan, maka kena memperbanyakkan kebaikan. Barulah kita ni boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa bagimu sentosa daripada tiada ditakdirkannya. Kalau sesuatu Allah Ta'ala tak takdirkan, tak akan kenalah pada kamu. Selamat. Kamu selamat sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah, selamatlah kita. Kita pergi berjalan, tak ada apa-apa. Walaupun berlaku kemelangan kepada orang lain, bermakna itu tidak ditakdirkan kepada kita. Dan yakinlah olehmu bahawasanya yang sudah ia kain ni yang berlaku, yang sudah ia berlaku, bukan kain, kain. Kain, sesuatu yang sudah berlaku padanya itu tak dapat tiada daripadanya sabar engkau, maka kamu mesti sabar. Mana yang sudah berlaku, bermangsa tu yang berlaku ini ketetapan siapa? Ketetapan Allah. Allah Ta'ala atur berlaku. Esok kita buat apa, kaki kita buat apa yang berlaku, semua sudah diatur oleh Allah. Kita tak tahulah apa yang Allah Ta'ala aturkan kita, tapi kita kena ikhtiar, kita kena berusaha, kita kena memilih jalan yang baik. Dan kita kena bersabar di atas apa yang Allah Ta'ala timpa. Maka apa yang berlaku itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bila sudah takdir, tugas kita sabar apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, atau tiada disabarkan. Maknanya sama ada musabar atau mutamur sabar. Kalau kita sabar, dapat pahala. Kalau kita tidak sabar, dapat dosa.
Tapi tengoklah. Apabila kita bersabar di atas ujian Allah, nanti Allah Ta'ala akan tunjuk, akan datang, akan dapat kebaikan. Akan dapat kebaikan. Jadi kita kena yakin, kalau kita timpa musibah hari ni, kita kena tengok, ada akan datang tu Allah Ta'ala nak beri lebih baik lagi. Ada orang tu dia berniaga. Dia berniaga sudah bertahun-tahun. Hampir 10 tahun, belah tahun tak. Jadi perniagaan dah maju, orang dah tahu tempat dia tak. Tempat dia tak. Niaga kedai makan. Jadi pelanggan sudah ramai dah. Tiba-tiba entah macam mana tuan dia suruh keluar serta-merta. Keluar serta-merta. Tak keluar, tuan dia tak suruh keluar. Sebenarnya tuan dia naik sewa. Naik keluar tinggi. Kalau sewa 500 terus naik 1000 lalu. Jadi tujuan dia nampak gaya macam tuan dia suruh keluar. Kalau suruh keluar nampak tu sangat. Habis suruh. Dia pun susah hati. Dia jumpa saya. Dia kata itulah orang ustaz, bila kita maju kau tak boleh tengok senang. Tak apalah, ada kebaikan tu. Tak apalah, sabarlah. Saya tak boleh mari ni kuliah ni duk sibuk kemah ni orang suruh keluar. Barang pun tak tahu nak tak mana. Tak apa dah. Jadi kedai tutup. Pelanggan mari tutup. Nak makan tengok tak ada. Ramai-ramai tu adalah orang tanya-tanya. Tiba-tiba ada pelanggan dia juga. Kalau gitu payah-payah ambil tanah saya lah. Tanah itu tak jauh daripada kedai tu, depan tu sikit je. Ambil tanah saya lah. Dia pun tak setuju. Ambil tanah tu memang kosong lah, tak ada lah, kena buat bangunan lah. Buatlah bangunan. Daripada sewa mahal jadi sewa murah. Daripada sewa itu mula 500 naik orang nak 1000. Akhir ni hak sekarang ni 200 je. Hanya mula-mula saja. Habislah duit sikit mula-mula. Allah Ta'ala beri lebih maju daripada kedai mana dulu. Lebih maju lagi daripada kedai dulu. Baru dia nampak. Tu kata jangan merungut. Cuba kita tengok. Ada tak berlaku dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala timpa satu-satu benda, lepas tu kita tengok akan datang, tiba-tiba Allah Ta'ala balas balik. Pernah tak berlaku perkara macam tu? Kalau pernah berlaku, maka kita diajar dalam diri kita, kalau hari ini berlaku satu-satu musibah, bermakna di esok harinya ada kebaikan. Ada kebaikan, maknanya. Sebab tu kita kena terima. Maka jangan kita benci. Jangan kita benci, jangan kita tidak terima apa yang Allah Ta'ala beri. Lalu dikatakan, yang kamu timpa itu, yang ditimpa pada kamu, yang berlaku, tugas kamu kena sabar saja. Lebih-lebih lagi mengenai musibah. Musibah lagi berat. Kena sabar di atas musibah tadi. Lalu dikatakan bahawa dan orang yang berakal, yang memahami Allah Ta'ala, tiada memilih duka cita. Dia tak duka cita. Ini yang payah ni. Masa kena apa-apa relax saja, tak susah hati. Tidak berduka cita. Sayyidina Ibrahim anak Nabi, anak Rasulullah sayang. Dapat anak lelaki. Rasulullah sayang. Rasulullah selalu bermain dengan anaknya. Tapi tiba-tiba anaknya sakit, lalulah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, orang bawa anak dia, anak Rasulullah ini, diletakkan di pangkuan Nabi. Maka Nabi pun ambil letak atas pahanya. Lalu Nabi tengok anaknya, Nabi menangis, mengalir air mata Nabi. Bila mengalir air mata Nabi, menangis, sahabat Nabi tanya, anta nabiyun? Tidakkah kamu Nabi? Yang kamu menangis? Kan Allah Ta'ala, Nabi ni orang yang redha dengan Allah. Nabi kan orang yang terima ketetapan Allah. Nabi orang yang dekat dengan Allah. Kan Nabi tahu itu ketetapan Allah. Lalu bila Nabi menangis, sahabat bertanya, anta nabiyun? Tidakkah kamu Nabi yang kamu menangis? Dia kata, ya betul, tapi itu kasih sayang yang Allah Ta'ala campurkan. Siapa yang tidak kasih pada orang lain, maka Allah Ta'ala tak kasih pada dia. Maka bila ditimpa musibah, kita sedih, itu memang adat sebagai manusia. Kalau anak mati, dia buat kerah je, Allah. Boleh suka pula. Tak tahu orang macam mana lah, nak gampang lah kita. Maknanya orang. Tapi itu kasih sayang. Bila Allah Ta'ala timpa kepada kita musibah, kita bersedih. Itu adat. Memang sifat kita lemah, kita bersedih.
Tapi bukan bermakna kita tidak menerima qada Allah. Hanya jangan kita keluar dengan kalam kita, dengan lidah kita. Kenapalah Allah Ta'ala tipu saya macam ni? Ini tidak boleh. Dia bersedih, anak meninggal, suami meninggal, isteri meninggal. Kita sedih. Sedih itu memang jadi maknanya memang jadi sifat. Sifat manusia tadi. Tetapi hati kita kena rada dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Nabi kata begitulah. Itulah sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala campak dalam hati. Jadi dengan sebab ada kasih sayang, berasa sayang lah. Tapi bukan berasa sayang dengan arti kata dok macam orang pergi pinjam kita satu barang. Maknanya Allah tak orang pergi pinjam. Dia kata saya nak pergi luar negara, awak pakai kereta saya. Dia pun pergi luar negara 3 bulan lagi luar negara. Kita pun pakai siapa kita berasa kereta tu macam kereta kita. Siapa orang tanya kita baru? Iya lalu. Pada kereta orang. Kereta orang. Dah kita berasa dah lama kita pakai sedap sangat. Pakai. Balik dia. Balik tuan dia mari rumah kita nak ambil. Kita beri tau. Beri tapi perasaan sayang tu ada juga rasa. Kalau kereta ni aku sedap. Maknanya beri tapi beri berat juga. Beri ambil beri. Tak apalah. Sayang. Kita berada dan kita terima sebab itu hak milik dia. Maka demikian. Maknanya ketetapan yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa tiada memilih duka cita dan tiada memilih pula yang berdosa. Dan orang yang berakal dia tak pilih perkara yang membawa pada dosa. Sedangkan kalau buat kalau dia ini maknanya duka cita atau tidak terima takdir Allah Ta'ala, dia pun tahu bahawa benda tu tak berubah, dosa pula dapat, maka dia tak memilih dosa. Maka tiada faedah, tak dapat faedah kalau dia ini tidak terima atau benci serta seksanya di atas kesenangan hati. Serta seksa, dia akan dapat seksa di atas kesenangan hati dan pahala syurga. Ada pun orang yang duduk senang hati dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia, dia akan dapat pahala dan dia akan dapat syurga. Baik, orang masuk syurga dengan sebab apa? Sebabnya mendapat rahmat Allah. Betul tak? Sebab dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah ni sebab dia dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi nak dekat dengan Allah Ta'ala, yang pertama dengan sebab ibadat. Amal ibadat banyak. Maka amal ibadat banyak ni menyebabkan dia dekat dengan Allah. Yang kedua dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dengan ibadat yang banyak. Akhlak yang baik ini lebih berat timbangannya di sisi Allah. Andai kata orang itu tidak banyak ibadat, puasa sunat jarang-jarang sekali, ataupun payah nak puasa sunat, tiap kali nak puasa niat malam, bangun pagi makan roti canai. Niat nak puasa sama. Hari Isnin, hari kami nak puasa. Hari Isnin, kami nak puasa. Padang lapar makan, padang lapar makan. Jadi ibadatnya kurang. Ibadat kurang. Tapi dia ni akhlak baik. Dia jaga lidahnya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia buat kebaikan. Dia baik akhlak, ibadatnya kurang. Ada orang yang ibadat banyak tapi akhlaknya kurang baik. Maka apabila ditimbang, mana yang mana satu berat? Yang berat akhlak. Akhlak lebih berat daripada ibadat. Jadi akhlak menyebabkan seseorang itu rahmat, mendapat rahmat di sisi Allah. Jadi kalau dengan ibadat, rasanya lemah kita ibadat. Kalau kita dihitung amal ibadat kita, kadang-kadang puasa pun tak habis lagi bayar. Maknanya sembahyang yang kita hutang dahulu tu, yang kita sembahyang ditakdir, yang difardukan kita sembahyang itu, banyak lagi kita tak bayar hutang lagi. Batu berat kita. Itu satu. Yang kedua dengan akhlak. Kalau kita tengok akhlak kita jauh lagi kita akhlak. Kadang-kadang kita buat baik, hati kita pula nak suruh orang puji pula. Jadi macam-macam. Kadang-kadang kita buat amal ibadat banyak, hati kita pula nak merasakan kita ni baik pada orang. Maka dalam keadaan macam itu, akhlak kita lemah. Jadi dia masuk surga dengan ibadat, dengan akhlak, dengan ujian. Dengan ujian. Kadang-kadang orang tu masuk surga dengan sebab ujian. Dengan sebab dia sabar. Boleh jadi dia kurang ibadat. Tapi dia sabar dengan ujian Allah. Dia sabar. Akhir sekali Allah Ta'ala beri kedudukan maqam yang tinggi.
Dengan yang keempat, dengan sebab kasih sayang. Ia sayang pada Nabi, ia sayang pada Allah. Sayang pada Nabi sungguh-sungguh boleh menyebabkan dia itu boleh dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa baik kita senanglah, baik kita terimalah apa yang Allah Taala timpakan kepada kita. Hanya bila ditimpa saja, jangan pandang orang lain. Kenapalah orang lain senang, kita ni susah, jangan. Kita kena faham bahawa kita duduk di tempat yang penuh ujian. Tempat tak ada ujian, syurga je. Syurga tak ada ujian. Tempat senang-senang ujian. Tempat dunia ni memang tempat ujian. Kalau kita rasa kita ni kena musibah, orang lain kena juga. Orang lain kena juga. Bahkan orang-orang dulu dia main mikir, apalah dia kurang ujian. Saya kemarin ada seorang, ada kumpulan datang lah. Dia bincang ulama' dah datang ke sini. Dia kata ada seorang ulama' dahulu namanya Habib Muhammad Alawi Maliki. Alawi Maliki gitulah, ulama' di Mekah. Anak murid dia tak ramai, paling tinggi pun dia nak 60 orang saja. Setiap kali orang nak belajar kat dia, nak masuk belajar, dia akan sembahyang istiqarah dulu 100 rakaat. Dia sembahyang baru boleh tengok. Ni pelajar ni boleh terima, pelajar ni boleh terima. Begitu. Kemudian bila duduk situ payah nak masuk. Bila masuk payah nak keluar. Belajar kat dia tak lama, paling lama paling kurang pun 10 tahun. 10 tahun dah balik. Itu selepas 10 tahun baru tengok. Baru Tok Guru tentukan. Mungkin 4 tahun lagi baru balik. Mungkin 5 tahun lagi. Memang 10 tahun ke atas. Itu hak belajar ni. Tapi dia ini, dia kata dia betul-betul dia jaga anak murid dia, training betul-betul. Dan anak murid dia pasti kena rotan tiap-tiap hari. Rotan tiap-tiap hari. Rotan tiap-tiap hari. Satu hari anak murid dia 4 hari tak kena rotan. Anak murid dia bila dia tengok hari tu dia tak kena rotan, hari kedua tak kena rotan, dia mari susah hati. Siapa dia ni munajat dengan Allah, ya Allah, kenapalah Tok Guru aku tak rotan aku. Tak rotan aku. Gitu. Dah munajat, hari kelima kena rotan. Hari kelima kena rotan, sujud syukur kerana Tok Guru rotan ni. Pelik tunggu belajar, pelik. Hak semua tu, ni yang dia pukul, yang dia rotan semua jadi ulama-ulama berlaku. Ulama-ulama. Jadi nak beritahu sebab tu kadang-kadang musibah, ujian yang Allah Taala beri ni sebenarnya gambarannya gitulah, bukan Allah Taala, bukan Tok Guru rotan tu tanda Tok Guru tak berakhir ke dia. Maknanya. Jadi Tok Guru kasihlah ke dia, Tok Guru rotan dia, Tok Guru jaga dia, Tok Guru marah dia. Maknanya akhirnya dia dapat kebaikan. Itu gambarannya. Batu Allah Taala teh kita, uji kita. Saya nak beritahu, nak tanya saya. Dalam buah orang KL kata kelapa. Dalam buah kelapa tu, apa yang kita nak? Kita nak santan. Santan pun kita nak jadikan dia tu gula lah, gula. Jadi nak sampai ke gula kenapa? Daripada atas pokok dia pulah. Lepas tu dia rebah jatuh atas tanah pula. Lepas daripada tu dia koyok pula, ambil kapok pula koyok. Pulah pula. Lepas pada tu ambil parang pula, pecah pula. Pecah pagi 2 pula tu, pergi mesin pula. Mesin pula, ramah-ramah pula. Lepas pada tu jadi pula. Lepas tu pergi rebuh pula. Letak atas apa tu. Nak jadinya gula. Hari-hari nak gula tu je. Maka itulah gambaran. Gambaran maknanya. Sebab itulah bila satu kena, baru kita fikir, ya Allah, Engkau ni mempuaskan aku, Engkau ni mendidik aku satu. Satu. Nak jadi baik. Jadi bila nak jadi baik, Allah Taala beri pujian. Satu tabiat. Itu tabiat Allah. Tabiat zahir ni guru kata begini, tabiat zahir. Kalau kita baca bab sabar, 10 kitab kita khatam bab sabar. Sabar ke kita? Tak sabar.
Kalau kita boleh tulis, ini tajuk dia sabar. Kita naklah sabar gini. Tak jadi sabar kita. Maka Allah Ta'ala kata, musdah kan cakap pasal sabar. Amai aku nak kena kali. Kena sekali. Orang pun fitnah kita, orang pun kata kita, orang pun pulau kita. Itu ujian Allah Ta'ala nak beri. Ini nak beri tahu, itu pelajaran daripada Allah. Tabiat daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kasih pada kita. Dia buat gitu. Kita pula tak nampak, bapalah saya kena, bapalah Allah Ta'ala beri kepada saya. Maknanya, maka dikatakan bahawa kita kena reda, kena terima. Maka kita terima, dapat manfaat, dapat pahala, dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Dan asal yang kedua. Yang kedua dia kata, barang yang ada di dalam benci itu besar kebinasaan. Orang yang benci dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada dia, tidak reda, besar binasa. Ini boleh batal amal nyamai. Kita tidak reda dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Lalu kita tidak reda pada Allah. Selama ini aku sudah beribadat kepadamu ya Allah, ini mubalas. Habis batal segala amal ibadat. Dahulu. Dan yang kalau orang tak reda, yang bahayanya apa? Orang yang tidak reda dengan ketetapan Allah, dia boleh jatuh kafir. Dia jatuh kufur kepada Allah kalau dia tidak reda. Sebab rukun iman kan ada kan, qada dan qada Allah Ta'ala. Maka begitu. Kita kena terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maka dikatakan bahawa benci ini besar kebinasaan dan mudarat, dan membawa kepada mudarat yang besar. Mudarat kepada amal, mudarat kepada pandangan Allah kepada kita, mudarat kepada akhlak kita. Orang tengok kita sudah tidak baik lah. Dan kufur, dan boleh membawa kepada kufur. Kufur ni kafir. Kufur kepada Allah Ta'ala. Dan nifak, dan juga munafik. Wal-iyazubillah. Benda yang kita tidak mahu. Membawa kepada munafik, membawa kepada kufur. Melainkan bahawa didapatkan akan Allah Ta'ala. Melainkan didapatkan pemeliharaan Allah. Melainkan Allah Ta'ala pelihara lah. Kadang-kadang kita dah salah Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala pelihara ni, Allah Ta'ala campurkan kebaikan pada dia. Sama ada Allah Ta'ala beri seseorang yang menyedarkan dia, sama ada Allah Ta'ala campurkan hatinya ingin bertaubat kepada Allah. Ini tandanya Allah Ta'ala nak dapatkan dia. Dan tilik olehmu, dan tengok, cuba kamu faham akan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maksudnya, maka demi Tuhan engkau, demi Tuhan, maka demi Allah engkau tidak beriman. Demi Tuhan engkau tidak beriman mereka itu. Demi Tuhan engkau tidak beriman mereka itu, hingga berhukum mereka itu akan dikau pada barang yang berbantah-bantah atas mereka itu. Sehinggalah perkara yang mereka perselisih, mereka yang berbala-bala itu, sehinggalah mereka itu berhukum. Berhukum dengan siapa? Berhukum dengan Nabi, dengan Allah. Kemudian maka tiada dapat mereka itu pada dirinya fikir. Lepas dihukum, dia tidak dapat dirinya rasa tak puas hati. Tidak puas hati daripada barang yang engkau hukumkan, daripada barang yang engkau itu Muhammad, yang Muhammad hukumkan, yang Muhammad putuskan. Dan menyerah mereka itu akan sebagai menyerah. Maka sehinggalah mereka itu benar-benar menyerah, dengan sebenar-benar serahan kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya orang itu dikira tidak beriman, sehinggalah dia menerima apa yang diputuskan oleh Nabi. Dan dia tidak dia rasa senang hati, dia tidak membawa kepada tak puas hati, dan dia serah apa yang telah diputuskan oleh Allah dan juga Rasul. Sebab tu kita tengok contoh, Zainab binti Jahsy didatangi Nabi pinang dia. Lalu dia gembira, kerana lama dah kalau dia boleh kahwin dengan Nabi kan, suka dia. Semua wanita-wanita ada ingin hati nak pada Nabi. Kalau tambah pada Nabi tak tahu dah. Sebab Nabi ni orang yang sangat baik, sangat mulia. Maknanya satu hari memang ketika dia berangan, Allah, kalau Nabi pinang aku kan sedap. Tiba-tiba Nabi pinang. Bila Nabi pinang dia rasa gembira. Suka. Tengah-tengah suka Nabi kata, aku pinang ni bukan untuk aku. Aku pinang ini
adalah untuk Zaid bin Harithah. Maknanya Nabi kata aku datang ni untuk meminang kamu. Oh, suka dia. Orang dah cakap habis ni. Maknanya untuk meminang kamu. Lalu dikatakan bahawa yang aku datang ni bukan untuk pinang kamu, bukan untuk diri aku, tapi untuk Zaid. Oh, dia lemah semangat. Allah ingat ke? Lemah semangat. Tak apalah. Nabi bukan untuk dia. Dia rasa tidak suka dengan Nabi. Bila dia rasa tak suka, turun ayat. Turun ayat apa? Turun ayat bahawa orang ini belum betul-betul beriman. Dia ni betul belum beriman, sehinggalah dia menerima apa yang Nabi tetapkan. Barulah dia terima. Sedar Allah sabit hak Nabi pinang, tak terima tu, hak Nabi putuskan tu menyebabkan dia tidak beriman. Batu kena terima. Baik dari segi hukum. Yang pertama, hukum yang ditetapkan oleh Allah, halal, haram dan sebagainya, ini haram. Jangan kata haram, Allah haram pula halal boleh, jangan. Yang haram tetap haram. Kau ni haram, tidak boleh ambil, maka jangan ambil. Itu satu. Yang kedua, yang telah ditetapkan yang berlaku pada kita. Kita tidak ada harta, kita sakit, kita dihukum, difitnah dan sebagainya, itu kita kena terima. Sebab itulah Sayyidina Umar Akhab tahu. Ada dua orang berbalak. Ni orang yang beriman, seorang yang beriman, seorang orang munafik. Seorang orang kafir tidak beriman, seorang orang munafik. Tapi yang munafik tu dia mengaku dia beriman. Lalu dia balah lah, ada balah kim dia tak tahu, mungkin kim berebut maki biasanya. Saya pun tak tahulah balah kim tu. Ada lelaki balah. Jadi balah dua orang. Dia cerita dalam tafsir tu ada kisah dua orang berbalah. Seorang orang munafik, seorang orang kafir. Yang munafik ni dia mengaku dia beriman. Jadi bila balah tak sesat masalah. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, lalu kata orang kafir ni, dia kata apa kata kalau kita jumpa Muhammad. Orang kafir ini walaupun dia tak beriman tapi dia percaya pada Nabi. Sebab tu dia panggil Muhammad yang terpuji, sehingga orang kafir pun, musuh pun puji dia. Lalulah kata orang yang beriman, yang mengaku beriman ni, tak payah jumpa Muhammad lah, kita jumpa Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah pendeta Yahudi. Dah kamu orang Yahudi, kita jumpa Ka'ab lah. Jadi pelik, orang Yahudi nak jumpa Nabi, yang mengaku beriman nak jumpa orang Yahudi. Dia pertahan, jumpa Ka'ab lebih baik. Baik jumpa Muhammad, akhir sekali putus jumpa Nabi. Jumpa Nabi, bawa jumpa Nabi, mengadu pada Nabi. Orang ni begini Nabi tanya, dia mengadu-ngadu Nabi, maka Nabi putuskan. Tak apalah. Yang bersalahnya ni, yang betulnya begini. Nabi pun putuskan. Nabi putuskan, betul salah ni. Jadi orang Yahudi ni boleh terima apa yang Nabi tetapkan. Dia pun balik. Masa balik tu dia tanya, mu puas hati tak dengan Nabi putus tadi? Mu puas hati tak dengan Nabi? Maknanya kalau tu apa kata kita pergi tanya pula orang lain pula. Tanya siapa? Tanya Saidina Umar. Boleh sakit tanya Saidina Umar. Tanya Saidina Umar pula. Lalulah dia pun dua orang ni pergi tanya Saidina Umar. Dia tanya Saidina Umar, ya Umar, aku nak bertanya pada kamu ni masalah kamu. Kami ada masalah ni, ada tu persisihan. Saidina Umar tanya, dah mu tanya dah Rasulullah? Dia kata tanya dah, tapi tak sedar, saya nak tanya mu pula. Mu dah tanya dah Rasulullah, tapi nak tanya aku pula. Kata Saidina Umar, mu tunggu sekejap, tunggu sekejap. Saidina Umar masuk dalam rumah dia, ambil pedang. Jawapan dia, ambil pedang. Bila ambil pedang, Saidina Umar keluar, Saidina Umar angkat pedang terus pancung kepala orang tadi. Terkejut orang kafir tadi. Maknanya kamu bunuh sahabat kamu sendiri. Iyalah, kerana orang ini sudah tidak kira beriman kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia tidak puas hati dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Sebab itu dikatakan orang yang tidak puas hati dengan Nabi boleh jadi kufur. Apatah lagi tak puas hati dengan Allah yang Allah Ta'ala tetapkan. Maknanya sama ada tidak puas hati dari segi hukum, ini halal, ini haram dan sebagainya,
ataupun tidak puas hati dengan apa yang menimpa pada diri dia, sesuatu musibah seumpamanya, maka wajib dia kena beriman dengan Allah. Jadi ayat ini menceritakan bahawa seorang sahabat nama Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini maknanya dengan ada seorang dia ada kebun. Lepas tu ada orang Ansar, orang Madinah pun ada kebun. Ada kebun. Lalulah dalam keadaan macam itu, Nabi suruh alirkan air. Alirkan air dia, mula-mula alirkan air pada sini, kemudian bawa alirkan air itu pada kebun ini. Tapi orang Ansar ni tak setuju. Tak setuju dengan apa yang Nabi tetapkan, lalu berubah muka Nabi marah. Bila Nabi kata macam ni, alirkan air ini ikut kebun kamu dulu, wahai Zubair, nanti lepas pada tu barulah kebun ni. Dia pun marah, berapa kebun dia dulu, kebun saya dulu lah. Begitu saja lebih kurang. Air biar kena pada kami dulu. Lalu Nabi pun berubah muka. Bila berubah muka, turun selalu ayat. Orang ini dikira tidak beriman selagi mana apa yang Nabi putuskan dia tak puas hati, sehinggalah dia serah betul-betul dengan apa yang Nabi putuskan. Ini gambaran, kalau Nabi putuskan kita tak terima, boleh bawa kepada tak beriman, apatah lagi yang memutuskan itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala putuskan, Allah Ta'ala hukumkan apa yang berlaku. Jadi banyak kadang-kadang kita rasa nak marah. Itu jadi tak baik. Nak marah, tidak terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa kita kena terima dengan apa yang Allah Ta'ala tetap. Katalah, maka dinafikan beriman. Maknanya dikira tidak beriman. Dan bersumpah atas orang yang benci. Dan Allah Ta'ala bersumpah ke atas orang yang benci dengan ketetapan Allah, dan didapat pada dirinya picit, didapat pada dirinya rasa sempit dada. Sempit dada, dia ni tak puas hati pada barang yang dihukumkan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diputuskan oleh Nabi. Maka betapa kelakuan bagi orang yang benci ia bagi qada Allah. Kalau orang itu tidak puas hati dengan Nabi putus, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Hak Nabi putus pun dah jadi kafir, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Wal iyazubillah min zalik. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Banyak istighfar. Kalau salah kata istighfar sama. Istighfar sama maknanya. Jadi dikatakan bahawa kalau tak terima apa yang Allah Ta'ala tetap, ni boleh membawa pada kufur. Bila kadang-kadang Allah Ta'ala timpa macam-macam. Nak tengok pada kita, ada orang yang sudah kedudukan dia senang, atau ada pangkat, tiba-tiba pangkat hilang. Jadi kita kadang-kadang pangkat hilang, rasa tak nak terima. Itu sebab Khalid Al-Walid dia pemimpin panglima perang. Jawatan dia jadi panglima besar. Dan dia ini menjalankan tugas dengan baik. Dia sahabat Nabi. Apabila dia mengikuti pasukan perang, Allah Ta'ala beri kemenangan. Dan tentera dia tentera yang soleh. Menang sama. Dan Khalid Al-Walid dikatakan orang yang tak pernah kalah dalam perang. Bila dalam keadaan macam tu, orang sudah bercakap, kalau Khalid Al-Walid menjadi pemimpin, panglima perang, pasti menang. Maka Sayyidina Umar kata ni boleh rosak akidah. Yang memenangkan bukan makhluk Allah. Sebab tu kita jangan susah. Sebab tu tugas kita bawa hati manusia pada Allah. Kalau bawa manusia pada Allah, hati manusia dengan Allah, dengan sendirinya Allah Ta'ala beri pertolongan. Kita tak susah pada orang buat kita gini, nanti gini, bila nak menang lah kita asal kira tu. Kita kena ingat, bawa hati kita pada Allah. Bila hati kita kepada Allah, Allah Ta'ala datangkan pertolongan. Lalu dalam keadaan macam itu, Khalid Al-Walid ini kena pecat. Saja-saja, tak ada salah benda tu pecat. Saya nak tanya, kita orang yang ada pernah dapat jawatan ataupun dapat jawatan besar, tiba-tiba kena pecat, wan ni rasa ngamuk selalu, ngamuk. Tapi kalau orang yang nampak, bukan dia nak jawatan, dia tambah jawatan kalau dia nampak. Umar bin Abdul Aziz puas pujuk jadi khalifah. Dapat jadi khalifah, menangis pula. Takut
Malam-malam doa minta pada Allah. Tak buat hati lagi, panggil ulama-ulama pergi rumah. Panggil ulama-ulama pergi rumah, minta ulama-ulama ni tolong munajat, minta Allah Taala selamatkan dia dekat akhirat. Apa gitu sekali takut. Takut dia, takut. Maknanya sampai harta tak ambil, hidup dalam keadaan zuhud, takut jadi pemimpin. Saya Khalid. Jadi Sayyidina Khalid ini tak ada salah benda pun. Tiba-tiba orang pecat dia. Mana buat sidang akhbar, tak ada. Maknanya tak ada buat masuk TV tak ada. Dia terima aja, tak apa. Khalid Al-Walid ni dapat surat pecat. Dapat surat pecat. Yang molek atau surat lah pecat. Jangan umum gitu. Umum orang tahu belaka apa pecat. Jadi kalau orang tak tahu, dia pun boleh kata tak apalah, saya rasa nak berehat. Kan senang sikit. Ini umur kita pecat je, marah kawan tu. Maknanya baik, dalam keadaan macam itu atas surat. Bila atas surat, dia pun tengok surat. Dia tengok surat, Khalid Al-Walid sujud syukur. Sujud syukur. Bila sujud syukur, orang tanya dia, kenapa kamu sujud syukur? 500 ya dapat dah ke? Ini contoh je ni. Maknanya sujud syukur. Jadi dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam tu, Khalid Al-Walid ini tunjuk surat. Rupa-rupanya surat bahawa dia ini jawatan dia. Jawatannya telah dipecat. Kalau tak silap diganti oleh Abu Ubadah Ibnu Jarrah. Dan Abu Ubadah Ibnu Jarrah kata, sekarang ini aku ketua, mu jadi tentera biasa. Tapi aku lantikmu menjadi ketua untuk bahagian ni. Khalid Al-Walid kau jadi ketua. Maknanya aku lantik kamu jadi itu. Jadi akhir sekali dia sujud syukur. Bila sujud syukur, ada sahabat yang dapat tahu. Sahabat dapat tahu, marah, ni mesti orang nak buat konspirasi terhadap dirimu. Konspirasi peringkat tertinggi untuk menjatuhkan kamu. Tapi Khalid Al-Walid kata tidak. Dia rasa bersyukur kerana dia sudah selesai tanggungjawab di hadapan Allah. Selesai tanggungjawab. Maka dia pun terima apa yang berlaku tadi, qada Allah Taala, ketetapan Allah. Ini tanda orang ikhlas. Orang yang ikhlas kepada Allah. Lepas tu kita kena terima. Kita buat kerja untuk apa? Kalau kita buat kerja untuk Allah, kita melihat Allah lah. Kalau kita kerja untuk makhluk, kita melihat makhluk. Kalau kita bekerja untuk pangkat, kita melihat pangkat. Untuk pangkat, mempertahankan pangkat. Kita bertugas untuk mempertahankan pangkat. Wah, pangkat hilang. Susah hati. Sebab itu saya kata tadi, orang yang susah hati, gelisah kerana hatinya tidak bersandar dengan Allah. Cuba kita sandarkan hati kita dengan Allah. Kita tengok, renung betul-betul. Allah Ta'ala bergurau senda. Bergurau senda dengan kita. Tak ada apa. Maknanya. Tapi jangan macam Tiromli, cobaan. Rumah terbakar, cobaan. Hilang anak, cobaan. Cobaan tu tak jadi gitu. Okey, baik. Dan dicerita firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyattakhidh ilahan siwa'i. Maka Nabi bersabda, firman Allah dalam surah, dalam hadis kursi, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyattakhidh ilahan siwa'i. Barang siapa tiada rada dengan qada aku, kata Allah, barang siapa yang tidak rada dengan ketetapan yang aku telah tetapkan kepada dia, dia tidak rada, dia tidak suka dan tiada sabar di atas balaku, tidak sabar di atas apa yang aku beri kepada dia. Aku beri musibah, beri ujian dia tidak sabar dan tiada bersyukur di atas nikmatku, dan Allah Ta'ala beri nikmat dia tidak bersyukur, maka ambil akan Tuhan yang lain daripada aku. Allah Ta'ala kata, jangan ambil aku sebagai Tuhan, ambil yang lain pada Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala akan kata dekat negeri akhirat, dulu kamu beribadat untuk siapa? Kalau mu beribadat untuk si anu bin si anu, maka cari pahala dengan si anu bin si anu. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, kalau kamu nak dapat sesuatu ini, maka ambillah sesuatu ini, jangan ambil aku.
Maka Allah Ta'ala kata, kalau mu tidak redha dengan apa yang aku tetap dan tidak sabar dengan musibah ujian yang aku berikan kepadamu dan aku beri nikmat kepadamu, kamu tidak bersyukur, maka kamu ambillah Tuhan selain daripada aku. Jangan ambil Tuhan aku, maknanya jangan ambil Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena ingat, maknanya bila Allah Ta'ala timpakan kepada kita satu ketetapan yang kita tidak mahu, kita lihat itu Allah, itu kehendak Allah. Bila Allah Ta'ala beri bala, kita melihat itu ujian Allah. Bila sahaja Allah Ta'ala beri nikmat, itu Allah Ta'ala ingin menguji kita agar kita kena bersyukur kepada Allah. Lalu kata Nabi Sulaiman bila dapat nikmat, haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini adalah kelebihan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Sama ada Allah Ta'ala nak tengok aku ni bersyukur ke aku kufur dengan Allah. Jangan terlalu bersusah hati kalau kita tidak dapat nikmat banyak. Dan jangan terlalu bergembira bila kita dapat nikmat banyak. Kerana kita bimbang, di sebalik nikmat yang Allah Ta'ala beri itu, bermakna kita semakin jauh dengan Allah. Orang tanya, nak tahu istidrak macam mana? Nak tahu mana benda tu nikmat tapi Allah Ta'ala jauhkan daripada kita, macam mana? Maka saya beritahu pada dia, yang pertama, mu tak rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Rasa tak cukup, rasa cukup. Kita banyak fikir benda tu, fikir. Tapi kalau kita rasa cukup, itu tak fikir dah. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala. Yang kedua, bila diberi nikmat, berkurang ibadat kamu. Dapat nikmat, kurang ibadat. Dapat nikmat, kurang ibadat. Ramai mana orang, kalau dia dapat nikmat, dia kurang ibadat. Masa susah boleh dia beribadat, tapi masa senang dia abad. Itu tanda yang Allah Ta'ala beri itu istidrak sebenarnya. Yang kedua, maknanya nikmat yang kamu dapat semakin kamu berkurang ibadat pada Allah. Yang ketiga, maknanya sesuatu yang Allah Ta'ala tarik pada nikmat tadi, kamu rasa cukup tak puas hati. Bermakna sebelum daripada ini kamu telah dapat istidrak daripada Allah. Allah Ta'ala beri berkat, Allah Ta'ala tarik. Yang alim ditarik pengaruh, yang kaya ditarik harta. Maknanya yang sehat ditarik akan kesihatan. Semua tarik. Bila tarik saja, kita bermula tak puas hati. Tak puas hati, rupanya kamu tahulah yang pengaruh banyak itu istidrak daripada Allah. Yang nikmat kamu banyak tu Allah Ta'ala tarik, itu sebenarnya istidrak daripada Allah. Jadi kita kena faham, Allah Ta'ala tarik tu, Allah Ta'ala nak jaga hati kita. Kita ni sebenarnya ditabiah oleh Allah tiap-tiap hari sebenarnya. Allah Ta'ala tabiah kita, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala pelihara kita tiap-tiap hari. Yang itu tak faham bahasa Allah. Kita tak faham. Kenapa kita baca ikut nafsu kita? Kita tak faham bahasa Allah, Allah Ta'ala beri pada kita. Kita tak faham. Maka sebab itu dikatakan bahawa kita kena tengok, kita renung balik apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa kalau kamu tidak terima semuanya sekali, tidak reda, tidak sabar, maka kamu carilah Tuhan selain daripada aku. Itu nak cari mana Tuhan? Tidak ada lagi yang lain, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Katakan seperti bahawasanya berfirman, orang ini tiada reda dengan kami Tuhan, hingga benci ia, maka hendaklah mengambil akan Tuhan yang lain yang ia reda akan dia. Seolah-olah Allah Ta'ala kata, kalau mu tak reda dengan aku, mu cari Tuhan yang mu reda. Maknanya kalau mu reda kepada makhluk, mu jadikan makhluk tu Tuhanmu, jangan mu cari jadikan aku. Kalau mu reda dengan nafsumu, mu jadikan nafsu itu Tuhan kami. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat bagaimana manusia itu mengambil nafsu itu sebagai Tuhan dia? Maka seolah-olah Allah Ta'ala kata begitulah. Maknanya kalau mu tidak reda dengan aku, mu reda dengan yang lain, maka yang lain itu Tuhanmu. Mu ambil itulah Tuhanmu, jangan ambil aku. Maka dikatakan bahawa, dan ini sehingga menakut dan tahdid, mengancam bagi orang yang berakal, sehingga perkara ini menakutkan orang yang berakal. Takut, patut dia terima. Ini yang menyebabkan orang-orang dahulu bila harta banyak jadi takut. Takut dia infak fisabilillah. Kalau harta banyak pun dia tak simpan banyak, dia infak tolong saja.
Dan bila sahaja bahkan siapa satu peringkat kalau dia ni dapat nikmat atau timpa musibah, dia takut ke Allah Ta'ala tak kasih aku. Allah Ta'ala kasih ni dia dengan musibah. Dan orang dengan musibah, banyak orang lebih ingat pada Allah dibandingkan dengan nikmat. Dan ada juga orang yang dapat nikmat ingat Allah, dapat nikmat ingat Allah, tapi biasanya timpa musibah lah baru ingat Allah. Maka dikatakan bahawa kita kena terimalah. Berkata setengah daripada salaf, tak kala dikata orang baginya apa ubudiyah dan apa rububiyah. Dan setengah daripada orang yang terdahulu ditanya, apakah dia rububiyah dan apakah dia ubudiyah. Rububiyah dengan ubudiyah. Apakah itu? Orang tanya dia, yang dikatakan kita menganggap Allah Ta'ala ini benar-benar Tuhan kita dan kita mengabdikan diri pada Allah. Apakah dia rububiyah ubudiyah? Macam mana kita nak tahu rububiyah ubudiyah ni? Senang saja, kena mari minggu depan. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang menerima dengan sabar segala ujian-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa mengenang apa yang diinginkan kepada kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kufur kepada-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada maksiat terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami dihalau oleh-Mu, ya Allah. Dijauhkan oleh-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak ada Tuhan yang lain, hanya kepada-Mu sahaja, ya Allah. Seandainya Engkau menjauhkan kami, ya Allah, maka jadilah kami orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.